أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين الحامدين العابدين المخلصين المستغفرين يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan ruang dan peluang pada kita malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan juga pada kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih-lebih lagi. Kita sambung bacaan hadis kita daripada hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau himpunkan bagi kita 42 buah hadis yang merupakan hadis-hadis yang membincangkan tentang asas-asas agama. Jadi kita baca dulu sekali harung, kemudian nanti kita akan syarahkan bersama-sama insya-Allah. Hadis yang ke-31 muka surat 186. Mudah-mudahan boleh habis malam ni Surat 186 hadis yang ke-31. An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Setengah baca ahabbaniyallahu wa ahabbaniyan nasu. Setengah baca macam yang mula-mula tadi, ahabbanillah wa ahabbanin nas. Faqal izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Daripada Abu Abbas Sahal ibn Sa'id ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata seorang lelaki telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukannya aku dikasihi oleh Allah. Allah mengasihi aku dan dikasihi oleh manusia. Maksudnya manusia pun mengasihi aku. Apa amalannya? Baginda bersabda, zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah kasihkan engkau. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, nescaya manusia akan mengasihimu. Kata Imam Nawawi, hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad-sanad yang baik. Hadis ni secara khususnya cerita berkenaan dengan zuhud. Zuhud panjang perbahasan dia. Secara mudahnya, zuhud ini kita tak meletakkan dunia ni dalam hati. Bukan maksudnya tak kaya. Boleh jadi kaya, tak ada masalah. Tapi kaya tu tak ada dalam hati. Bila-bila masa kalau nak dibuang, boleh dibuang. Bila-bila masa kalau nak sedekah, boleh sedekah. Itu maksud mudah daripada zuhud. Hadis yang ke-32 muka surat 193. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik, Imam Malik. Daripada Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Hadis ni hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Ad-Daraqutni dan lain-lainnya dengan secara bersanad. Ia juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Secara khususnya hadis ni membincangkan tentang masalah kemudaratan. Kita ni tak boleh memudaratkan orang. Dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh membenarkan orang lain ataupun sesuatu yang lain memudaratkan kita. La darar wa la dirar. Jangan mudarat kepada orang dan jangan kita pula dimudaratkan. Yang sekarang kita duk ambil berjarak-jarak semayang ni, antara hujahnya hadis ni. Supaya tak ada mudarat daripada penyakit. Supaya kita mengelak daripada penyakit. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu Quran sebut. Cuma kita risau Jumaat sikit. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah dah naik jumlahnya. Kita risau kat mana tuan-tuan? Yang sembahyang Jumaat tu setengah tempat tak sampai 10%. Kerana jumlah, kalau dululah 60 orang yang boleh tu campur dengan ni 80 orang lebih kurang. Jadi campur keseluruhan tu yang sembahyang Jumaat tu, satu qaryah tu tak sampai 10%. 90% tak sembahyang. Sekarang itu yang kita risau. Jadi mudah-mudahan akan naik lagi lah kepada satu jumlah yang agak kita rasa tenang lah. 50% sembahyang Jumaat tu okey lah. Kerana 50 tu membayangkan ramai. Setengah. Tapi kalau 10% tak sampai tu bahaya. Takut terbiasa nanti kita ni tak sembahyang Jumaat. Orang seseronok pula tak sembahyang Jumaat. Wal-iyazubillah. Hadis 33. Muka surat 197. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadithun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu kahakadha wa ba'duhu fis sahihain. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya manusia dibiarkan dengan segala tuntutan dan dakwaan mereka, nescaya ramai orang akan menuntut harta dan darah orang lain, iaitu menuntut bunuh balah. Akan tetapi mestilah tuntutan itu berbukti keterangan bagi pihak yang mendakwa. Mana kalau orang tu mendakwa sesuatu, dia kena bawa mari bukti, keterangan. Dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Betul kan dia? Tidak salah. Kalau orang tu dia ingkar, dia tak setuju, maka dia bersumpah dengan nama Allah. Dia menolak dakwaan orang yang mendakwa. Hadis ini kata Imam An-Nawawi hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan lain-lain imam seperti ini, dan sebahagian daripada hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis ini secara khususnya memberikan kaedah kepada kita tentang penghakiman. Macam mana nak menentukan suatu penghakiman, nak menentukan siapa yang betul dalam sesuatu perkara.
maka dia berasaskan kepada saksi ataupun bukti, dan lagi satu berasaskan kepada sumpah penafian. Orang yang mendakwa dia mesti bawa mari bukti, bawa mari saksi. Kalau tak ada, maka orang yang menafikan tu dia bersumpah. Itu kaedah secara asas. Hadis yang ke-34, muka surat 201. An Abi Sa'id al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim, yakni Imam Muslim. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di dalam kalangan kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, maksud dengan kuasa dia ada. Sekiranya dia tidak mampu menggunakan kuasa, tak ada kuasa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya, yakni dengan perkataan dia, bercakap dia. Dan bercakap dekat sini, dia boleh bercakap secara lisan dan dia juga boleh bercakap dengan cara tulis. Kerana lisan ni hanyalah wasilah untuk menyatakan apa dalam hati. Kita bercakap ni. Tapi bercakap juga mengutarakan apa yang ada dalam hati juga boleh jadi dalam bentuk tulisan. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Maksud ubah dengan hati, tidak redha dengan satu kemungkaran yang berlaku. Kemudian kata Nabi, wazalika adhaful iman, yang demikian itu, tak redha dengan hati itu, itulah yang selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ni secara prinsipnya cerita kepada kita prinsip kehidupan sebagai seorang Islam. Dia tak boleh tengok satu benda yang tak betul. Kalau dia ada kuasa, dia ubah guna kuasa dia. Ayah ubah anak, suami ubah isteri. Itu ada kuasa. Pemimpin dia ubah masyarakat dia. Orang agama dia ubah setakat mana dia mampu. Tak boleh dengan kuasa, dengan lisan, dengan lidah dia tulis, dia bercakap. Tak boleh juga paling rendah. Tak. Itu kaedah dalam agama kita. Yang paling kurang itulah, itu selemah-lemah iman. Mana kalau kita redha dengan kemungkaran, tak ada lah bagi kita akan iman. Hadis yang ke-35. Muka surat 206. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kamu saling dengki mendengki, jangan kamu saling khianat mengkhianati, jangan kamu saling benci membenci, jangan kamu saling paling, maknanya tak mau nak tegur siapa. Dan jangan sebahagian daripada kamu menjual atas jualan sebahagian yang lain.
Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Islam adalah saudara seorang Islam yang lain. Tiada dia itu menzaliminya, tiada juga dia itu membiarkannya, dan tiada dia menipunya, dan tiada dia menghinanya. Kemudian kata Nabi, at-taqwa hahuna, taqwa tu di sini. Di sini tu di mana? Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dia tunjuk 3 kali. Makna dekat kat hati, dada. Bihazbi mri'in minasy, dengan dia itu menghina saudara dia yang Islam. Setiap Muslim atas Muslim yang lain haram, tak boleh buat. Apa haramnya? Terjaganya apa? Darah dia, yakni nyawa, dan hartanya, dan juga maruahnya. Ada hadis ni bincang tentang apa? Hubungan kita sesama Islam. Jadi kena jaga dia punya adab-adab akhlak sesama orang Islam. Hadis yang ke-36. Muka surat 214. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melepaskan seseorang mukmin daripada satu kesusahan, daripada kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan, daripada kesusahan-kesusahan akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudahkan atas orang yang susah, Allah Taala akan permudahkan ke atasnya di dunia dan juga di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup seorang Islam, tutup keaiban, tutup maruah, makna jaga maruah seorang Islam, Allah Ta'ala akan tutup baginya, akan jaga maruahnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah dalam senantiasa berada dalam membantu hambanya selagi mana hambanya itu membantu akan saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk mendapatkan padanya pada jalan tadi ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan baginya dengannya. Memudahkan bagi orang yang mencari ilmu itu, dengan dia mencari ilmu itu, jalan ke syurga. وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Tiadalah ada satu kumpulan orang yang duduk di rumah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah, masjid. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka bertadarus sesama mereka. Baca ramai-ramai, tadarus mengulang satu kumpulan tu. Illa nazalat alaihimus sakinatu. Melainkan turunlah kepada mereka akan ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Dan juga rahmat itu akan menyelubungi mereka. Wa haffathumul malaikah. Malaikat pula akan melembayungi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala akan menyebut mereka itu daripada kalangan mereka yang berada di sisinya. Maksudnya diberikan derajat di sisi Allah, derajat yang tinggi. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang terlambat amalannya, maksudnya amalannya kurang, tak beramal dia, nescaya nasab keturunannya
tidak mampu mempercepatkannya. Maksudnya nasab keturunan tak boleh nak membantu dia. Hadis riwayah rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ni nak cerita beberapa perkara. Yang pertama berkaitan dengan gesaan, dan ni prinsip dalam Islam, tolong orang. Prinsip dalam agama kita, tolong orang. Kalau tengok rangkap yang pertama hadis tu, tolong orang Islam. Rangkap kedua bukan sekadar orang Islam, yassara ala mu'sirin, mempermudahkan orang yang susah. Tak sebut Islam ataupun bukan Islam, boleh belaka. Yang penting tolong orang. Allah Ta'ala beri ganjaran kita di dunia dan di akhirat. Itu prinsip pertama dalam Islam. Kalau tengok hadis cukup banyak. Hatta disuruh kita ni nampak benda membahayakan orang tengah jalan, kita buang. Disuruh kita macam tu kan. Makna beri khidmat kepada manusia, kepada orang lain, kepada masyarakat. Yang kedua, hadis ni nak bincang kepada kita tentang prinsip menuntut ilmu. Keperluan kepada kita menuntut ilmu. Yang ketiga, hadis ni cerita berkenaan dengan ibadah di masjid. Sebab tu bila masjid ditutup, itu satu masalah. Masjid dia kena senantiasa dibuka. Masjid dia tak boleh ditutup. Kerana masjid tu dia menjadi sumber kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ni. Hadis yang ke-37. Muka surat 222. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah azza wa jalla kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya tabaraka wa taala. Maknanya hadis ini hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana zalik, kemudian dia Allah Taala terangkan kepada kita apa baik apa yang buruk. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin kathirah. Barang siapa yang dia itu berniat terlintas mau mengerjakan suatu kebajikan, lalu dia melakukannya, Allah akan menulis kebajikan itu di sisinya 10 kebajikan. Maksudnya kalau buat satu perkara baik, paling kurang Tuhan bagi 10. Dan Tuhan kata, dan dia akan menggandakannya sehingga 700 kali ganda. Ini pahala sedekah. Kemudian disebut juga, dan sehingga berlipat ganda yang sangat banyak, tak sebut pun. Kata ulama, itulah pahala puasa. Kerana as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untuk aku buat balas. Tak ada sebut. Tapi kalau perkara lain disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi SAW. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekiranya dia terlintas mau mengerjakan suatu kejahatan dan dia melakukannya, sekiranya dia terlintas mau mengerjakan satu kejahatan tetapi dia tidak melakukannya, tak dibuat, Allah akan menulis di sisinya sebagai satu kebajikan yang penuh. Sekiranya dia terlintas, makna berniat, berazam mau mengerjakan satu kejahatan dan dia melakukannya, Allah akan menulis kejahatan itu di sisinya dengan satu kejahatan sahaja. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini nak tegas kepada kita prinsip dalam Islam ini. Kalau sebelah manusianya, kita ni digalakkan untuk
untuk buat kebajikan, hatta walaupun dengan hanya berniat. Hatta walaupun dengan hanya berniat. Kerana dalam Islam, sebenarnya hadis yang pertama tu kita mengaji innamal a'malu binniyat. Amalan ni balik kepada niat di hati kita. Kalau dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala pula, daripada hadis ini nak cerita tentang kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda kita niat nak baik, nak buat baik, tapi tak boleh nak buat, tu pun dah diberi pahala. Satu perkara jahat kita niat nak buat, azam nak buat, itu tak buat, Allah Taala sudah kira pahala pula kat situ. Kalau buat benda jahat, hanya dikira sebagai satu saja dosa. Itu dari sebelah Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita tentang kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Belah kita, hadis ni nak menggesa kita supaya buatlah amal kebajikan sebanyak-banyaknya, walaupun dengan sekadar hati kita. Kadang kita nak derma tapi tak mampu nak derma, tapi biarlah ada azam nak derma tu. Azam nak derma itu pun saja sudah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kebajikan. Hadis yang ke-38. Muka surat 229. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Jadi hadis ni pun hadis kursi juga. Jadi kalau kita perasan Imam Nawawi, dia makin ke hujung hadis 40 ni, dia banyak bawa mari hadis-hadis kursi. Hadis kursi berbeza dengan hadis biasa. Kerana hadis kursi ni Nabi riwayat daripada Allah. Maknanya hadis kursi ni dia, Quran tu memang kalamullah betul, makna dan lafaz daripada Allah. Tapi hadis kursi dia makna daripada Allah, Nabi keluarkan pengertian kalam daripada Nabi. Kalau hadis tu maknanya hadis kursi tengah antara hadis biasa dengan Quran. Maknanya bila kita baca hadis kursi ni seolah-olah nak hampir kepada Quran. Kalau kita baca Quran tu seolah kita baca kalam Allah, makin rapat kepada Allah. Jadi hadis kursi ni nak nunjuk apa? Seolah Imam Nawawi kata nak hujung-hujung ni kita rapat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul ni adalah wasilah kita untuk mengerti akan Allah Subhanahu wa taala. Kata firman Allah Taala, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi akan wali daripada wali-wali aku, maka sesungguhnya aku telah mengizinkan perang atasnya bil harbi, aku telah mengisytiharkan perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, dan tiadalah seorang hamba aku itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Ini permulaan perjalanan kita nak menuju Allah, dia mesti kita sempurnakan yang fardu. Fardu dalam fiqahnya sama, fardu dalam akhlak sama, fardu dalam akidah pun sama. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, dan berterusanlah hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan perkara-perkara sunat sehingga aku sayang padanya. Mana tahap kedua, selepas sempurna fardu, maka kita menambah fardu tadi ni dengan perkara-perkara sunat. Itu perjalanan tahap kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza ahbabtuhu, bila benar sentiasa kita buat perkara sunat, maka Allah sayang pada kita. Maka Allah kata, apabila aku sayang akan dia yang telah menyempurnakan fardu, kemudian menambah dengan perkara sunat secara berterusan, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, adalah aku ini telinganya yang dia mendengar dengannya. Yang seolah-olah yang faham Tuhan tukar di telinga kita, taklah macam tu. Tapi ini disebut sebagai majaz, kiasan.
Mana seolah-olah Tuhan tu bagaikan telinga kita yang kita boleh dengar dengannya. Kata ulama, Allah Ta'ala beri tahu kepada kita, Allah Ta'ala nak beri kepada kita kelebihan-kelebihan yang banyak melalui telinga kita. Begitu juga wa basarahu allazi yubsiru bih, dan adalah aku ini apabila aku sayang pada hamba-Ku, aku menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Seolah-olah yang faham Tuhan jadi mata kita, maksudnya Allah Ta'ala beri kelebihan kepada mata kita. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan tangannya yang dia itu melakukan sesuatu dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'izannah. Andai kata dia minta daripada aku, maka nescaya aku akan kabulkan. Dan sekira andai kata dia minta jauh daripada aku akan menjauhkan baginya apa yang dia minta itu. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ni pertamanya, prinsip dalam Islam adanya kewalian. Kita kena percaya. Seperti mana kita percaya adanya Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam, maka prinsip juga kepada kita untuk percaya adanya para wali. Beza sikit saja. Nabi ada wahyu, wali tak ada wahyu lah. Tapi dia dapat ilham banyak. Nabi dia ada mukjizat, Rasul ada mukjizat, wali tak ada, tapi nama-nama lain, namanya karamah. Dia ada 3 perkara. Yang samanya, mereka ni adalah hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka prinsip dalam hidup kita, kena percaya ada wali. Perlu percaya, wajib percaya. Kemudian dalam hadis ni juga cerita pada kita, perjalanan kita nak jadi wali tadi ni. Mula dengan buat perkara wajib, kemudian ditambah perkara wajib ni dengan perkara sunat. Gitu Semayang fardu 5, tambah dengan sunat-sunat. Puasa 30 Ramadan, tambah dengan puasa sunat. Zakat wajib, zakat fitrah, zakat harta, tambah dengan sedekah sunat. Haji wajib, umrah wajib, tambah lagi dengan perkara sunat, umrah sunat semua. Begitulah juga dalam bab muamalat, dalam bab akhlak apa semua. Ada nafkah yang wajib atas isteri, itu wajib. Tapi ada juga hadiah, pemberian kita kepada isteri. Nafkah kepada anak wajib, tapi ada hadiah daripada kita kepada anak-anak. Kepada jiran ada kewajipan, tapi ada juga yang sunat-sunat. Kesemua ni dibuat gabungan antara fardu dengan sunat. Itulah mudah-mudahan Allah itu sayang kepada kita. Hadis yang ke-39, muka surat 236. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Daripada Ibn Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan demi kerana aku. Nabi kata demi kerana aku, mana demi kerana Nabi Muhammad. Dari umatku perbuatan yang dilakukan secara tersilap, pertama, yang kedua lupa, dan yang ketiga yang dipaksa secara paksaan ke atas mereka. Hadis hasan riwayat oleh Ibn Majah dan juga Al-Baihaqi dan yang lainnya. Jadi hadis ni cukup penting untuk kita hafal. Mudah-mudahan mudah kita nak nguruskan beberapa perkara berkait dengan diri kita sendiri, iaitu apakah perkara yang Allah Ta'ala lepaskan bagi kita. Kalau kita buat satu perkara terlupa, itu dimaafkan. Kita buat secara tersilap, itu dimaafkan. Secara prinsip dimaafkan.
Benda yang dipaksa atas kita pun dimaafkan juga. Tapi cara mana maaf itu kena tengok. Secara khususnya maaf itu dari sudut dosa memang tak ada. Makna terlupa, tak semayang, tak ada dosa. Cuma kenalah qada. Tersilap. Nak buat macam mana? Tersilap. Tak ada dosa. Tapi kesilapan tu perlulah dibetulkan. Dipaksa orang buat satu perkara, terpaksa nak buat macam mana buat lah. Tak ada dosa. Tapi apa yang terpaksa dan kesan daripada paksaan tu, itu kena perjelas. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas waktu syarah hadis. Hadis yang ke-40, muka surat 241. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Setengah baca bimankibai. Mankibi maksudnya bahu aku. Mankibai dua bahu aku. Faqal daripada Ibni Umar, yakni Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku. Dan setengah riwayat dan setengah bacaan memegang dua-dua bahuku. Faqal baginda bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wa hakadha Ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Sabda Nabi SAW, jadilah engkau di dalam dunia ini seperti orang asing atau orang bermusafir. Dan Ibnu Umar selalu berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, jangan kamu tunggu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu tunggu petang. Gunakanlah kesihatan kamu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ni secara prinsipnya nak cerita kepada kita supaya jangan menangguh kerja. Satu hadis dibawa oleh Imam Nawawi, ya. Prinsipnya apa? Jangan tangguh kerja. Kalau boleh buat, terus buat segera. Jangan dilengah-lengahkan masa. Hadis yang ke-41, muka surat 244. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Qala Syekh rahimahullah hadithun hasanun sahih. Daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Kata Syekh, hadis hasan sahih. Jadi hadis ni secara prinsip ni nak cerita kepada kita apakah halangan hak kita kena hati-hati selalu, iaitulah nafsu kita. Allazi baina yadaina, hak memang ada dalam diri kita. Kita ada syaitan, ada. Kawan hak jahat pun ada juga. Masyarakat yang tak betul pun ada juga. Tapi hak paling bahaya sekali, Rasulullah SAW nak peringat kepada kita, nafsu kita. Yang itulah yang akan banyak nak membawa kita kepada perkara buruk. Qarin ada qarin. Tapi kalau kita boleh kawal nafsu kita, kat situ kekuatan bagi kita. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita akal untuk kita fikir, nak lawan nafsu tadi ni. Hadis yang ke-42, yang terakhir, mudah-mudahan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ni pun hadis kursi juga. Jadi Imam Nawawi last sekali dia bawa kepada kita hadis kursi.
Nak nunjukkan supaya kita mengaji hadis ni, kita ni nak rapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, kitalah, sesungguhnya engkau, selagi mana engkau minta daripada aku, engkau harap daripada aku, harap minta apa ni? Harap apa ni? Harapkan keampunan. Sebab apa? Sebab kemudian Tuhan kata, ghafartu laka, aku ampun bagi kamu. Maksudnya secara khususnya dalam hadis ni cerita minta ampun. Ya, harapkan keampunan. Minta ni doa memang secara am diminta daripada kita. Tapi dalam hadis ni secara khusus minta daripada kita supaya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan kata, selagi mana kamu minta ampun daripada aku, Tuhan kata, aku ampunkan bagi kamu ala ma kana mink, atas apa jua hak mari daripadamu, daripada dosa-dosa. Wala ubali, aku tak kira, aku tak kisah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awanan langit. Ni jikalau, sekiranya, seolah-olahnya nak cerita banyak sangat dosa ni sehingga penuh dosa kita ni sampai ke langit sana. Kemudian engkau minta ampun daripada aku, Tuhan kata, ghafartu laka, pasti aku ampunkan bagimu. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Kemudian Allah Ta'ala firman, wahai anak Adam, sekiranya engkau mendatangi aku pada hari kiamat esok, dengan sepenuh bumi ini akan salah. Maknanya nak gambarkan esok kita jumpa Tuhan esok, salah teruk benar lah, penuh satu bumi ni salah kita. Tapi dosa ni tak bolehlah digambarkan ya, kerana dosa ni dia perkara yang abstrak. Tapi nak beri kita nak nampak banyak sangat dosa kita ni. Maka Tuhan kata, kalaulah dosamu itu sepenuh bumi ni, hari kiamat esok pergi jumpa aku esok, nak ambil kitab itu, kitab amalan kita ni. Tuhan kata, thumma laqitani, mu jumpa aku, la tusyriku bi, kamu tak mensyirikkan aku sikit pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, nescaya aku akan berikan kepada kamu sebanyak itu jugalah keampunan. Jadi yang penghujungnya Tuhan sebut kepada kita, syarat keampunan nak paling utama tak syirik. Dan secara fahamnya juga daripada hadis ni, tak syirik itu kita ini kekal dalam agama Islam. Maka hadis ni kata Imam Nawawi, riwayat Imam Tirmizi kata hadis hasan. Hadis yang akhir ni nak mencerita pada kita prinsip kehidupan kita ini senantiasa minta ampun daripada Allah Ta'ala. Dan Imam Nawawi juga dia tutup dengan hadis yang akhir ni, pertama hadis kursi, supaya kita rapat dengan Allah. Yang keduanya hadis berkenaan dengan taubat ataupun istighfar. Seolah-olahnya Imam Nawawi kata, kamu apabila kamu dah selesai mengaji hadis 42 ini, mudah-mudahan kamu adalah rasa untuk bergerak menuju kepada Allah. Maka permulaan bagi pergerakan kamu untuk menuju kepada Allah adalah dengan minta ampun daripada Allah. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab tasawuf, dimulanya kitab itu, sifat yang mulia itu, dia mula dengan kitab taubah, tobat istighfar. Maka Nabi SAW itu tobatnya sehari paling kurang, istighfarnya itu 70 kali sehari semalam, dan setengah riwayat 100 kali. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita bincang hari ini dah sempurna 42 buah hadis. Maka ini 42 hadis yang saya dulu mengaji dengan guru saya, antaranya Syekh Muhammad bin Yahya An-Ninawi, antaranya Syekh Muhammad Muwaffaq Al-Murabi'. Dulu saya mengaji waktu di Baling dengan Tuan Guru Haji Awang.
Kemudian saya mengaji di Jordan sama dengan tuan guru Syekh saya Ibrahim. Maka mudah-mudahan itu adalah sanad saya untuk hadis 40 ni. Mudah-mudahan ia juga adalah sanad tuan-tuan untuk bila baca hadis ni merasakan ia itu bila kita baca kita ambil secara berterusan daripada satu guru kepada atas sehinggalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.